Oh, sebelum kita start kelas ni adalah lebih baiknya kita start dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada pasien yang baru masuk, yang baru kenal saya, dulu saya ustaz. Sekarang not anymore lah. Saya lebih kepada sejarah sebab saya di-reject daripada ajar agama Islam. Diorang takut ramai yang terpesong. So saya decide betul lah tu, ajar sejarah lah kot. Baik gang, dah cukup main-main saja. Gang, minggu lepas kita stop betul-betul dekat 4.2 kan? Betul tak? Setuju tak? Kepada pasien yang baru masuk, kita masih lagi dalam bab 4 iaitu cerita kita pasal era peralihan kuasa British. Dan kita masuk 4.2 berkaitan dengan gagasan Malayan Union. Okey, cumanya pasien yang dah lama, okey, pasien yang masuk minggu lepas, saya nak tanya awak, ingat lagi tak muka ni? Ingat lagi tak nama beliau, Major General Rafon? Apakah tugas beliau? Ingat lagi ke? Tugas beliau membentangkan kan ataupun merangka? Membentang atau merangka? Ramai juga yang terciduk rupa-rupanya. Baik, dia macam ni je cara awak nak ingat. Nama dia Rafon. Sudah, kenapa tiba-tiba tak boleh nak cakap ni? Mana ni dia punya ni? This one, not this one, this one. Okey, baik. Nama pun Rafon. Rafon, R, rangka. Rangka, Rafon, rangka. Rangka apa? Baik. Major General Rafon ni merupakan seorang ketua dalam satu unit yang dikenali sebagai Unit Perancangan Tanah Melayu di London. Ni dia. Unit Perancangan Tanah Melayu di London. Ini adalah kerja Major General Rafon. Dan unit rancangan Tanah Melayu ni, dia ada satu tugas khusus, iaitu tugasnya adalah untuk merangka bentuk pentadbiran baru. Maksudnya apa? Dia buat macam ni. Dia buat satu program, dia buat satu rangka, dia nak tengok sama ada siapakah yang akan jadi ketua. Lepas tu dekat manakah kedudukan sultan. Lepas tu dia rangka pula, okey, agama rasmi, adakah agama Islam. Lepas tu pula siapakah yang akan mentadbir negara. Semuanya kerja dilakukan oleh Major General Rafon. Dan apabila unit perancangan Tanah Melayu ni dah rangka everything, semua dah lengkap, semua orang dah tahu dah apa yang nak dicakap, apa semua nak buat bentuk Tanah Melayu, mereka bentangkan di Parlimen. Masuk di Parlimen dan of course akan ada seorang pegawai dekat Parlimen, dia akan macam, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Takkan British bagi salam, betul? Hi, good morning ladies and gentlemen. This is about Tanah Melayu. We talk about rangka. Rangka dalam bahasa Inggeris apa? Planning. Boleh ya planning? This is plan. This is our plan about Tanah Melayu. Okay, gang. Soalan saya, awak ingat lagi tak nama tokoh yang membentangkan pasal Tanah Melayu di Parlimen tu? Ingat lagi tak tokoh tu? Ya, ada yang kata ingat, ada yang kata tak ingat. Yang tak ingat, tolonglah hafal nama dia, iaitu dikenali sebagai George Henry Hall. Beliaulah yang pergi ke Parlimen dan yang bentangkan unsur mengenai Tanah Melayu. Yang bentangkan usul-usul mengenai Tanah Melayu. Dialah yang bercakap dekat Parlimen. Yang tadi adalah merangka, yang ini yang membentangkan. Alah, macam kita dekat sekolah lah. Awak ingat tak waktu buat pembentangan? Ya, waktu buat pembentangan kan, kita bukan main lagi buat, betul. Kita dah buat tu, kita buat ni. Tapi ada pula seorang kawan pula tiba-tiba macam, okey, aku bentangkan Aku bentangkan ada tak macam tu? Ke tak ada? Oh, dia tak ada ada juga ada yang kata tak ada. Oh, yang tak ada tu memang member semua macam tolak tepi macam, aku tak nak bentang, kau bentang, kau bentang. Okey. Faham. Tapi yang paling dahsyat apa tau? Yang paling dahsyat, yang paling saya rasa macam berdendam sampai sekarang apa tau? Member yang pegang kertas tu. Okey, kau buat, engkau bentang, okey, aku pegang kertas.
Oh, itu buat dendam. Itu buat dendam. Takkan nak dendam. Takkan pegang kertas pada kejam ni. Kerjanya geramnya nak marah rasanya. Macam tak ada function kan? Macam tak ada function nak kerja. So, ladies and gentlemen, Sir George Henry Hall, beliau masuk ke parlimen, beliau ceritakan mengenai bentuk pentadbiran Malayan Union. Dia cakaplah macam-macam. Dia kata Malayan Union akan diketuai oleh governor dan akan ada majlis eksekutif. Lepas tu dia kata juga, kewarganegaraan Malayan Union kita akan menggunakan konsep jus soli. Dan bila diumumkan je konsep jus soli, waktu tu dekat London ada juga pegawai, bukan pegawai, ada juga pelajar-pelajar tanah Melayu. Dan most of the pelajar tanah Melayu bantah tindakan yang dilakukan oleh George Hall ni. Kan? Dia marah. Sebab apa? Sebab marah mengenai jus soli. Jadinya ramai yang tertanya-tanya. Adakah ingat lagi? Adakah anda masih ingat yang saya pernah ceritakan kepada awak mengenai jus soli ni? Ingat lagi, very good. Okay. Jus Osli pula dah. Okay, siapa yang cakap asli tadi? Saya dah terbaca dah tu. Jus soli ni merupakan bagi siapa-siapa pelasian yang baru masuk, kelahiran ataupun kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Lagi sekali saya ulang kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Contoh. Okay. Saya lahir dekat Korea Selatan. Andai katakanlah Korea Selatan mengamalkan jus soli. Adakah saya boleh memilih untuk menjadi warga negara Korea Selatan? Kalau Korea Selatan buat jus soli, bolehlah kan? Boleh kan? Sebab apa? Sebab saya lahir dekat Korea Selatan. Dan Korea Selatan mengamalkan jus soli. Ya. Tak ada masalah. Dan begitulah yang berlaku dekat tanah Melayu. Begitulah yang berlaku dekat tanah Melayu yang mana mereka nak buatkan satu konsep jus soli, iaitu siapa-siapa yang lahir je dekat area tanah Melayu dikenali sebagai rakyat Malayunian. Tak kisahlah awak Melayu ke, awak Cina ke, awak India ke, awak Nepal maupun awak Australia ke, orang Mexico, Brazil ke, lahir je dekat tanah Melayu dikira sebagai rakyat Malayan Union. Persoalan dia, kenapa orang Melayu marah? Kenapa orang Melayu cukup marah dengan benda jus soli ni? Macam relax sudah, tak boleh relax. Kenapa marah? Marah. Sebabnya, ladies and gentlemen, orang Melayu risau hilang status quo. Risau hilang status quo. What is status quo? Status quo adalah penduduk asal, penduduk tetap di kawasan tanah Melayu. So mereka risau yang mereka ni hilang hak mereka, keistimewaan orang Melayu tersebut. That's why most of the pelajar-pelajar di tanah Melayu, diorang akan bangkit dan diorang akan menentang benda ni. Dan macam mana cara mereka menentang? Cara mereka menentang adalah dengan cara menghantar memorandum. Mereka menentang menghantar memorandum. Oh, status apa tadi, sir? Ni dia, status quo. Status quo. Okay. Baik. Lepas tu pula, dia bukan setakat menentang tau. Okey, menentang tu of course lah. Tetapi kan dekat tanah Melayu ni juga ada juga yang menyokong. Ada juga yang menyokong rupanya Melayu ni, dan ada juga yang memang tak membantah langsung. Yang mana waktu tu, ladies and gentlemen, wujudnya seorang tokoh yang dikenali sebagai Tan Cheng Lock. Wujudnya seorang tokoh yang dikenali sebagai Tan Cheng Lock yang merupakan ketua kepada Persatuan Cina Seberang Laut. Ketua kepada Persatuan Cina Seberang Laut. Who is this guy? Kan siapa ya Tuan Tan Cheng Lock ni? Tan Cheng Lock ni merupakan seorang pedagang yang datang ke tanah Melayu dan berdagang. Dia seorang pedagang. Baik, dan dialah antara orang yang menyokong konsep Malayan Union. Agak-agak awak, kenapa dia menyokong? Okey, agak-agak awak, kenapa? Tengok sikit. Tak tahu kenapa. Okey, sebabnya orang Cina kan dah okey, dia adalah Cina seberang laut. Maksudnya dia betul-betul Cina daripada negara Cina. Datang ke tanah Melayu, dia boleh jadi rakyat. Dia dapat kewarganegaraan. Ya. So apa yang jadinya? So jadinya sama juga, Tan Cheng Lock pun sama, hantarkan memorandum kepada British menyatakan sokongan, menyatakan kebenaran untuk menubuhkan Malayan Union. So maksudnya kat sini kalau kita boleh nampak orang Melayu menentang, orang Cina di seberang laut mereka setuju.
Macam tu. Ya, kita mesti rasa macam mana boleh sir, mana boleh kan? Tak boleh. Okey, tak apalah, itu dah yang dah berlaku satu ketika dahululah. Itu yang dah berlaku satu ketika dahululah. Dan apabila dibentangkan di parlimen, dah berbincang, parlimen kata okey apa semua, dan seluruh rangka tanah Melayu ni ataupun seluruh rangka Pasar Melayu ni, siapakah pentadbir, siapakah ketua, semuanya ditulis dalam kertas putih. Ini semua. Semuanya ditulis dalam kertas putih. Jangan pula you macam, okey, soalan ni minggu lepas ramai yang duk tanya saya, kertas putih tu apa sebenarnya? Dia sebenarnya adalah satu dokumen yang mengandungi bentuk Malayan Union. Apakah syarat-syarat, apakah cara-cara pentadbiran Malayan Union, semuanya ditulis dalam kertas putih. Kenapa 6247? Okey, yang tu saya tak tahu pasal apa digunakan nombor 6247, 6274. Okey, mungkin angka giliran kot, angka giliran kertas putih yang ke 6274 kot. Yang tu saya tak tahu birthday dia. Tak juga, bukan birthday dia. Okey, so dalam kertas putih tu kalau awak nak tengok, ni gambar dia mana ni. Ni dia kertas putih tu. Ni. Nampak? Nah. This tu. Dia tak ada apa-apa pun. Dia just warna putih. Dia tulis apa? Malayan Union and Singapore. Tu je dia tulis. Malayan Union and Singapore. Tapi ada hitam-hitam sikit. Tak kisahlah. Hitam ke apa semua. Tapi dalam ni kalau kita buka, dia tunjuklah governor. Siapakah. Lepas tu tugas jemaah menteri. Siapa. Dia adalah tulis kat situ. Semuanya dinyatakan dalam kertas putih ni. And abang kakak yang dihormati sekalian, dalam kertas putih menyatakan 13 perkara. 13 perkara sahaja yang dinyatakan isi kandungan dalam kertas putih. Maksudnya berkaitan dengan kedudukan raja, berkaitan dengan warga negara, semua itu. Tapi nasib baik kita tak perlu ingat 13 pun. Isi kandungan kertas putih yang kita perlu ingat hanyalah 6 perkara sahaja. Apa dia perkara dia? Nah. Ni semua perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama, konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, Raja Melayu, syarat kewarganegaraan, agama Islam. Awak nampak tak benda ni sebenarnya adalah satu cara ataupun satu konsep usul mengenai sebuah negara. Betul tak? Kan ini sebenarnya adalah sebuah negara yang diorang nak buat sebenarnya. Itulah yang diceritakan dalam kertas putih. Ya, ni semua pasal Malayan Union. Dan setuju tak kalau saya cakap ini pun merupakan ciri-ciri Malayan Union? Betul tak? Dia nak cerita pasal ciri-ciri je kan? Ya. Tu je kita kena tahu, tak banyak pun. Okay? So bila semua dah ahli parlimen bersetuju dan semua ahli parlimen merasakan Malayan Union patut dilaksanakan, and ladies and gentlemen, pada tanggal 1 April 1946 Malayan Union dilaksanakan. Pada tanggal 1 April 1946 Malayan Union dilaksanakan. 1 April by April Fool. Okay. Dan saya boleh cakap apa tau? Sewaktu penubuhan Malayan Union, waktu inilah sebenarnya kita dijajah oleh British. Waktu inilah sebenarnya kita dijajah oleh British. Habis tu selama ni apa dia? Selama ni kita tak dijajah ke? Sudah. Okay. Penjajahan, ini British punya pandangan. Ini British punya pandangan, Barat punya pandangan. British yang selama ni diorang datang ke negara kita waktu sebelum Perang Dunia Kedua, yang you guys belajar waktu Form 3 tu, negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. British kata, itu kami tidak menjajah. Itu adalah sebuah negeri naungan. Itu adalah sebuah negeri naungan yang mana kami British, kami hanya uruskan pentadbiran sahaja. Tetapi ketua negeri you all semua masih lagi di bawah Sultan. Ya, itu yang dia kata. Okay, itu dia kata tak apalah. Sebab tu ladies and gentlemen, bila dia datang ke Malaysia ataupun ke Tanah Melayu lagi sekali selepas Perang Dunia Kedua, dia datang buat kali kedua, waktu inilah betul-betul negara kita dijajah secara langsung. Dengar ayat saya betul-betul. Dijajah secara langsung oleh British. Ya. So sebelum ni hanyalah penjajahan secara tak langsung. Clear setakat ni?
Mesti rasa macam, apa kaitan sir? Apa macam mana tu sir? Okey. Nak tahu benda yang lebih detail, kita kena masuk ciri-ciri Malayan Union. Dekat ciri-ciri Malayan Union nanti awak akan nampak macam mana bentuk dia sebenarnya. Mari sini saya terangkan kepada awak bentuk Malayan Union. Okey. Ciri-ciri Malayan Union cukup senang, cukup mudah kalau siapa-siapa yang dia tahu pasal ciri-ciri Malaysia. Siapa-siapa yang tahu ciri-ciri Malaysia, dia cukup power pasal ciri-ciri Malayan Union. Okay, first saya nak tanya awak. Ciri-ciri negara Malaysia. Mari jom kita borak sikit. Kita borak sikit pasal benda ni. Okay, first saya nak tanya awak. Antara ketua pentadbir lagi satu adalah ketua negara. Gang, kita di Malaysia, kita akan ada Perdana Menteri, kita ada Agong. Ketua negara, Perdana Menteri ke Agong? Ketua negara, siapa-siapa yang tak tahu, dia adalah Agong. Ketua pentadbir adalah British pula adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Awak ingat lagi tak? Awak ingat tak? Pasal macam contoh benda ni. Awak ingat tak saya pernah cerita kat awak Agong, di bawah Agong kita panggil sebagai Majlis Eksekutif. Majlis Eksekutif. Lepas tu kita ada Majlis Perundangan. Ingat lagi tak benda ni? Kan? Oh, tak ingat dah. Okey, kepada pelajar baru. Okey, tak apa, yang tak payah salin pun dan tak payah apa pun. Ini just nak tunjuk kepada awak dah. Siapa-siapa yang tak tahu, yang dah lupa ke apa semua benda ni, simple saja. Eksekutif ni, inilah menteri-menterinya. Menteri macam contoh, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Menteri Jalan Raya, Menteri Perpaduan, Menteri apa lagi. Tak kisahlah semua menteri, asalkan ada nama menteri, that's kita panggil Majlis Eksekutif. That's kita panggil Majlis Eksekutif. Perundangan pula adalah parlimen. Parlimen yang mana kerjanya adalah buat undang-undang. So, macam contoh awak pergi sekolah pakai kasut warna hitam. Itu undang-undang, betul? Pergi sekolah pakai kasut warna hitam. Dan itu dibincangkan di parlimen. Sebab tu saya cakap, ini sistem negara Malaysia dan awak tahu tak, sistem yang sama yang digunakan oleh British. Sistem yang sama yang digunakan oleh British sewaktu Malayan Union. Ya, bukan dia tiru kita tiru dia. Ya, tak percaya macam mana? Jom kita tengok macam mana bentuk dia. Ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian, ciri-ciri Malayan Union yang kita nak bincangkan dekat sini. Okay, ciri-ciri Malayan Union yang pertama kita tengok adalah Allahu Akbar. Okay, yang pertama diketuai oleh Gubernur. Diketuai oleh Gubernur. For your information, Gubernur ni adalah satu pegawai British yang pangkat dia, level dia lebih kurang macam Perdana Menteri. Level dia lebih kurang macam Perdana Menteri. Dan Gubernur dilantik oleh Ratu British. Gubernur dilantik oleh Ratu British. Lepas tu pula nak memudahkan kerja Gubernur, mestilah kena ada badan-badan tertentu. Yang pertama kita ada Majlis Perundangan. Sama macam Malaysia. Majlis Perundangan, betul. Okay, yang inilah parlimen. Inilah parlimen yang buat undang-undang semua. Lepas tu pula dibantu oleh Majlis Eksekutif. Sama? Ada? Dan yang paling sedih dan maksud saya tadi yang saya kata, British menjajah secara langsung dekat sini, maksud dia. Kedudukan Raja-Raja Melayu sama level dengan menteri-menteri. Kedudukan Raja Melayu sama level dengan menteri-menteri yang mana lagi bawah duduk daripada Gubernur. Dan waktu tu Raja Melayu pun duduk di bawah Ratu British. Diibaratkan sebenarnya waktu Malayan Union, Ratu British ni adalah Agong. Ibaratnya macam tu. That's why kita panggil negara kita dijajah secara langsung sewaktu Malayan Union. Faham benda tu? Yes, ya. Okay. Habis tu sebelum ni apa jadi? Waktu negeri-negeri Selat, waktu Melayu bersekutu tak bersekutu. Waktu negeri Melayu bersekutu tak bersekutu, kedudukan raja lain, dia tak sama tau. Kedudukan raja jadi macam ni. Ini waktu negeri Melayu bersekutu tak bersekutu. Contoh, kita ambil satu negeri iaitu dikenali sebagai negeri Melayu bersekutu. Kedudukan raja waktu itu sultan dekat atas. Di bawah sultan adalah pentadbir. Siapakah yang mentadbir? British ke orang Melayu? Waktu zaman negeri Melayu bersekutu, British.
British yang mentadbir. So British, dia hanya ambil jawatan sebagai pentadbir saja. Tetapi kedudukannya masih lagi duduk di bawah Sultan. Clear tak? That's why ini yang kita panggil sebagai negeri ataupun penjajahan secara tak langsung. Apa beza dia? Beza dia, cuba awak tengok kedudukan Sultan dengan British kat mana. Sultan masih di atas, British di bawah. Tetapi Malayan Union, ladies and gentlemen, kalau kita boleh perhatikan, kita boleh tengok dekat sini, ni kedudukan dia. Ini kedudukan Malayan Union. Mana ni? Ayo. Mana dia? Tengok kedudukan dia. Ratu British, raja. Siapkan raja duduk di bawah gubernur lagi. Faham? Dan awak tahu, agak-agak awak lah. Dah tahu lah kenapa raja marah kepada Malayan Union. Dah tahu lah kenapa? Rasa tak payah ajak pun dah tahu dah kan? Ya, sebabnya hilang kuasa. Raja yang awak tahu, mereka hanya berkuasa dalam dua bidang ataupun dua perkara saja. Itu perkara yang pertama berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam. Yang kedua berkaitan dengan adat Melayu sahaja. Itu atas nama je tau. Atas nama maksudnya atas kertas saja. Dia kata raja berkaitan dengan agama Islam. And awak tahu tak, zakat fitrah. Okay, ini benar-benar pernah berlaku tau. Zakat fitrah. Siapa-siapa yang non-Muslim, zakat fitrah tu maksudnya satu duit, bukan duit lah, dia macam satu sumbangan yang orang Islam kena bayar sebelum raya. Waktu tu bulan puasa, sehari ke ataupun dalam tempoh bulan puasa tu kena bayar zakat. Something lah, dia macam kena bagi sedekah lah ibaratnya. Ibaratnya macam sedekah. Tapi dia adalah zakat. Dia lain sikit. Dia wajib bayar. Dan awak tahu tak, waktu tu British ambil zakat fitrah. Tahun 1946, ya. Dia tak ada, dia tak ambil tapi dia nak kutip. Gubernur ni. Dia nak kutip. Ya. Dia kata, British tu kata, raja yang ketua agama. British tu kata, raja ketua agama. Tapi last kali dia pula nak kutip kan. Tahu kenapa dia buat macam tu? Tahu siapa British buat macam tu? Dia nak kutip pula ni. Duit mah. Orang Islam waktu tu contoh. Orang Islam waktu tu katakanlah ada kita ambil sejuta saja. Contoh Islam ada sejuta. Zakat fitrah bayar RM7. Tak dapat 7 juta. Ibaratnya lah. Ya. Faham? Gubernur tu macam Zeti Aziz ke? Tak, lain. Gubernur yang Zeti Aziz tu, itu gubernur bank negara. Itu gubernur bank negara. Dia ada gubernur. Contoh gubernur tentera ke, gubernur bank negara ke, gubernur negara, dia lain. Gubernur bank ni maksudnya dia lah ketua bank. Untuk gubernur kat sini adalah gubernur negara. Dia jadi Perdana Menteri kita satu ketika dahulu. Faham tak? Okay, itu antaranya. Okay, itu ciri-ciri yang pertama. Cumanya, ladies and gentlemen, dalam exam, macam mana kita nak jadikan dia ayat? Why? Macam mana kita, how we jadikan benda ni ayat? Dalam exam, you tulis lah. Contoh, you tulis apa? Gubernur adalah ketua pentadbir. Gubernur dilantik oleh siapa? Gubernur dilantik oleh ratu ataupun raja British. Tugas gubernur dibantu oleh siapa? Tugas gubernur dibantu oleh majlis perundangan dan juga majlis eksekutif. Itulah ciri-ciri dia. Faham? Mudah je kan? Lepas tu pula, majlis raja-raja Melayu berkuasa dari segi dua bidang, iaitu agama Islam dan adat istiadat. That's a cara awak jawab tukarkan dalam bentuk ayat. Okay, any question? Sebelum kita masuk lagi ciri-ciri yang lain. So, gubernur ni ibarat ketua lah. Ya, gubernur ni ibarat dia Perdana Menteri. Ketua pentadbir, ketua pemerintah. Okay. Maksudnya British ambil alih. Yes. British ambil alih secara langsung. Maksudnya waktu ni raja kita sama level dengan rakyat. Maksudnya raja kita bukan raja dah waktu ni. Ya, itu antaranya ciri-ciri. That's a ciri-ciri. So awak kena ingat gambar ni. Kena ingat betul-betul gambar ni. Next. Lagi, ciri-ciri Malayan Union sama juga macam ciri-ciri Malaysia. Baik, gang, saya tanya awak, ciri-ciri negara Malaysia. Malaysia merupakan gabungan berapa negeri? Saya tanya awak, Malaysia merupakan gabungan berapa negeri? Very good. Ada yang kata 14, ada yang kata 13, ada yang kata 12 dan ada yang kata 11. Ladies and gentlemen, Malaysia merupakan gabungan daripada 13 buah negeri. 13 buah negeri sekarang. Okay, contoh, tiba-tiba awak jumpa entah mana-mana mamat, entah mana-mana cikgu sejarah dekat luar kan. Waktu awak jumpa, tiba-tiba cikgu tu tanya awak, apakah ciri-ciri Malaysia? Salah satu jawapan yang awak boleh cakap adalah gabungan daripada 13 buah negeri. Macam tu awak boleh jawab tau. Okay, tapi Malayan Union, dia merupakan gabungan 3 negeri sahaja. Malayan Union gabungan daripada negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat.
13 saja, 13 apa? Ni je. Ingat lagi tak benda ni? Ya. Ingat lagi tak negeri Melayu bersekutu? Tak bersekutu dengan negeri-negeri Islam. Andai kata dalam exam, contohlah awak jawab lain. Contohlah awak jawab macam ni. Melayu Union merupakan gabungan seluruh negeri di semenanjung Malaysia. Awak rasa jawapan awak akan diterima ke tak? Jawapan awak duka citanya takkan diterima. Dia memang betul. Dia memanglah betul semenanjung Malaysia. Tetapi kita spesifikkan Melayu bersekutu, tak bersekutu negeri-negeri Selat. Betul. Ingat balik cerita sebelum ni. Singapura pun. Singapura lain lah. Nampak tu saya tulis Singapura dikecualikan. Yang ni pun kena tulis. Singapura dikecualikan. Kena tulis. Kenapa bukan 14? Nanti kita borak. Okay. Sambung balik cerita kita. Kenapa kena tulis Melayu bersekutu, tak bersekutu dengan negeri-negeri Selat? Kan kenapa kena tulis benda ni? Pasal apa kita tak boleh nak tulis Kelantan ke Kedah ke Terengganu ke Johor? Pasal apa tak boleh tulis benda tu? Sebabnya geng, awak kena ingat balik dia punya peristiwa, awak kena ingat balik dia punya peraturan-aturan semua ni. Tengok balik di sini. Saya cerita dekat awak. Kisahnya awak kena ingat balik waktu sebelum Perang Dunia Kedua, semasa Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua. Jadi kan, sebelum Perang Dunia Kedua, negara kita dijajah oleh siapa? Yes, very good. Negara kita dijajah oleh British. Very good. Waktu ni British memperkenalkan 3 jenis negeri saja. 3 negeri saja, iaitu kita ada negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Betul? Yes, ini waktu sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, adakah British masih menjajah negara kita? Tidak semestinya. Waktu ni Jepun yang jajah negara kita. Okay. Dan habis Jepun menyerahkanlah selepas Perang Dunia Kedua, lagi sekali British jajah negara kita. So waktu itulah British planning nak gabungkan semua ni. Dalam mata pandangan British waktu tu, tak ada Kelantan, tak ada Terengganu, tak ada Johor. Itu pandangan mata British. Yang ada hanyalah Selat bersekutu, tak bersekutu. Faham? That's mata pandangan British. Sebab tu dalam topik ni, ciri-cirinya adalah gabungan 3 negeri. Boleh? Pas nak jadikan Melayu Union. Ya, gabung jadilah Melayu Union. Okay. Clear? Itu cerita dia. Okay, baik. Singapura dikecualikan. Ini antara benda yang paling penting yang selalu pelajar lupa. Inilah benda yang paling penting yang selalu kita pelajar lupakan. Singapura dikecualikan daripada Melayu Union. Dah lama yang tanya pula kenapa Singapura dikecualikan. Minggu lepas saya ada borak dengan pelajar juga. Minggu lepas saya terus bagi tahu, macam saya terus bongkarkan rahsia. Sepatutnya borak minggu ni. Tapi tak apa. Untuk pelasian yang baru masuk, Singapura dikecualikan dan Singapura dijadikan pelabuhan bebas. Singapura dijadikan sebuah pelabuhan bebas. Apa maksud pelabuhan bebas? Pelabuhan bebas bermaksud semua, tak kisahlah negara mana pedagang-pedagang datang daripada Australia ke daripada India ke pedagang daripada Afrika, Zimbabwe, semua boleh datang berdagang di Singapura. Jadi apa kaitan? Kenapa British buat macam tu? Kaitan dia, kalau British sekalikan, maksudnya kalau British gabungkan Singapura juga, hasil-hasil Singapura kena bahagikan dengan Melayu Union. Dia kena kongsikan pendapatan. Waktu tu Melayu Union masih ada Sultan dan Melayu Union British kena develop country. Kena buat jalan raya, kena buat bangunan. Kena guna duit hasil mana? Hasil daripada Melayu Union, hasil daripada korek biji timah. British diorang nak duit 100% untuk dia. So apa dia buat? Dia jadikan Singapura tu betul-betul hak milik dia. 100% betul-betul hak milik dia. So segala hasil dekat Singapura tak akan dikongsikan bersama dengan Melayu Union. That's cara British. Okay, faham? Zaman tu Kuan Yew rasa. Lee Kuan Yew dah ada tapi belum memerintah lagi. Okay, clear? Cerita pasal Singapura? Tak payah kongsi lah. Habis. Okay, next pula lagi. Saya terusnya pula. Ciri-ciri lagi iaitu kira waktu tu Melayu Union mengamalkan konsep jus soli. Lagi sekali saya ulang, jus soli merupakan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Jadi saya nak tanya, di Malaysia sekarang, adakah kita masih mengamalkan jus soli ataupun tidak? Kepada siapa-siapa yang cakap tidak, saya nak tanya awak lahir dekat Malaysia dan awak diberi IC, diberi surat beranak. Jus soli lah tu. Tapi macam mana pula kes saya? Saya lahir dekat Korea Selatan, tapi kenapa boleh jadi rakyat Malaysia? Sebabnya geng, ayah saya orang Malaysia, mak saya orang Korea. Mak orang Korea. Yang itu kita tak panggil jus soli, itu kita panggil sebagai jus sanguinis.
Sanguinis saya kata sebut sanguinis. Ni ejaan dia mai sini. Jus sanguinis. Kerakyatan berdasarkan ibu bapa. Kerakyatan berdasarkan kelahiran ibu bapa, tempat lahir ibu bapa. Faham? Betul ke sebetul ke mak seorang Korea? Tak. Itu contoh. Percaya Kalau mak saya orang Korea, takkan muka macam ni, muka Melayu ni, babe. Okey, baik. Okey, lelaki mesti tahu. Macam contoh player bola sepak. Player bola sepak, kalau you kenal Dion Kools, Matthew Davis, Brandon Gunn. Gadis mesti kenal Brandon Gunn. Itu semua mix antara orang Malaysia dengan orang bukan Malaysia. Macam contoh lagi, siapa artis mix? Okey, Syami tu memang artis mix, kita dah tahu dah. Itu orang tepi dah lagi. Saya pada artis sama ada Syami lagi. Niloufan mix Niloufan mix Kelantan dengan Pakistan, tak salah saya. Singunis ke? Teacher Sarakan awak kenal? Sarakan dengan Mariam Khan. Tak salah saya, dia pun mix Malaysia dengan Pakistan, if I'm not mistaken. Yes. So mereka tu dikenali sebagai jus sanguinis. Sebab tu mereka boleh jadi rakyat Malaysia. Kita Malaysia dulu kita ambil. Sampai sekarang kita masih lagi mengamalkan benda ni. Mawar Rashid, Mawar Rashid saya tak tahu yang lain lah. Zahira Ahmed Wilson, Syami Azizi, betul. Okey, sama balik kepada cerita kita. Yang ni saya padam dulu sebab yang tak ada kaitan sanguinis ni, tak ada kaitan, saya padam dulu. Jadinya geng, dalam konsep jus soli ni yang mana semua yang lahir di tanah Melayu, semua yang lahir di Singapura, abang kakak yang dihormati sekalian, semuanya boleh jadi rakyat Malayan Union. Saya dah ceritakan dah. Tak kisahlah awak walaupun awak datang daripada mana. Mak ayah awak datang daripada China. Contoh mak ayah awak datang daripada China, lepas tu duduk dekat tanah Melayu dan awak lahir dekat tanah Melayu, awak pun dikira sebagai rakyat Malayan Union. Itulah jus soli. Habis what happened tu? Habis tu mak ayah kita macam mana? Habis tu apa jadi kepada mak ayah yang tak lahir dekat tanah Melayu? Diorang tak lahir dekat tanah Melayu, diorang lahir dekat negara China macam tu. Apa jadi? Jangan risau. Sebab British dah letakkan syarat dah. Mana-mana golongan yang bermastautin. Apa benda mastautin ni, sir? Mastautin ni adalah golongan-golongan yang menetap. Golongan yang menetap lebih daripada 10 tahun di tanah Melayu atau Singapura pun boleh juga jadi rakyat Malayan Union. Okey. Kalau datang dari Israel pun boleh ke, sir? Macam mana nak kata tu? Okey, yang tu saya tak ada jawapan dah. Pasal isu Israel ni saya pun tak ada jawapan sebab apa Israel kita tak ada hubungan diplomatik. Jadi saya pun tak tahu lah. Okey, itu antaranya. Okay, clear? Baik. Okay, any question? Soalan? Nak layan soalan. Ni siapa kopi berapa? 4.2. Sekejap, sir. Sekejap. Okay, sabar. Saya nak buat chat. Kiranya siapa yang lahir kat tanah Melayu, Auto Melayu Union? Ya, siapa yang lahir Auto Melayu Union? Okay. Ada ke negara yang tak guna jus soli? Saya tak ada kot majoriti semua akan gunakan jus soli lah. So France pakai jus soli ke? Ini mesti isu yang pasal Menteri Nazri Aziz yang pergi ke France kan? You guys tanya kan? Saya rasa majoriti negara dalam dunia akan gunakan konsep jus soli, majoriti. Dan tak silap saya France mereka membenarkan rakyat mereka ada 2 kewarganegaraan. France, if I'm not mistaken, mereka membenarkan negara mereka ada 2 kewarganegaraan. Ya, macam contoh awak tengok Mbappe. Saya bersebut pemain bola lah sebab pemain bola dia famous ni. Mbappe saya tak tahu Kante. Nama dia Kante. Kante tu dia adalah orang Afrika dulu Kante. Dia orang Afrika. Lepas tu jadi rakyat France sebab dia boleh pilih 2. Kita Malaysia boleh ada 2 kerakyatan? Kita Malaysia tak boleh. Tapi ada. Irfan Khairi dia duduk dekat Dubai.